Rentasan berita edisi 715 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Mengapa kamu belot? Jangan main kayu tiga. Vandalisme mural, apa tindakan seterusnya? Adakah Perikatan Nasional mahu PRU15 diawalkan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli berucap berapi-api di Dewan Rakyat yang sebahagian besarnya menonjolkan rasa kecewa kerana dikhianati rakan sendiri. Boleh dikatakan Zulkifli merupakan antara Menteri Pakatan Harapan yang paling kurang berpolitik setelah dilantik untuk menerajui Kementerian Kesihatan. Beliau memulakan kerjanya dengan bertindak secara langsung terhadap isu ketirisan dalam projek-projek pembangunan di Kementerian Kesihatan, khususnya dalam pembinaan hospital yang telah lewat bertahun-tahun. Sudah tentu ramai penjarah yang culas dalam melaksanakan amanah mereka terkesan dengan tindakan itu. Beliau kemudiannya mahu menjadikan rakyat sihat menerusi dasar larangan merokok di premis-premis awam termasuk restoran sehingga digelar oleh para perokok sebagai Menteri 3 meter. Sekali lagi, dasar itu tidak popular dalam kalangan perokok tegar yang lebih rela membakar paru-paru berbanding mencuba untuk berhenti merokok. Akhirnya beliau diuji dengan pandemik COVID-19 yang berjaya ditangani dengan baik bersama-sama Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Malang sekali, kerja yang baik itu terbantut apabila terjadi langkah syaratan yang didalangi rakan sendiri. Justru tidak hairan apabila beliau seolah-olah tertanya-tanya apa yang tidak kena, sedangkan mereka sering berjumpa untuk berbincang di dalam Pakatan Harapan. Menurut beliau, Kerajaan Perikatan Nasional membeli, membela dan memelihara ahli parlimen untuk memastikan mereka kekal menyokong kerajaan yang melanggar the rule of law. Katanya, kerajaan hari ini ibarat telur di hujung tanduk kerana ia turut disertai 6 orang yang berhadapan dengan dakwaan di mahkamah. Ia bermula dengan pelantikan Speaker Dewan Rakyat pada 13 Julai kerana caranya yang berlanggar dengan nilai-nilai susila dan kesopanan sivil dan tidak profesional. Beliau mengambil contoh pelantikan pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN yang menggantikan Datuk Dr. Narimah Awin yang diiktiraf masyarakat antarabangsa dengan seorang ahli parlimen. Pengganti Dr. Narimah ialah Datuk Muhammad Nizar Zakaria, tidak memiliki kelayakan profesional seperti yang dilaung-laungkan oleh gerombolan Perikatan Nasional. Dalam ucapannya, Zulkifli mengingatkan bekas rakan Pakatan Harapan yang disifatkannya sebagai belot dan menyalahkan DAP. Beliau juga mengecam pihak yang mengkhianati Pakatan Harapan yang bersekongkol dengan mereka yang pernah dilawan semasa pilihan raya ke-14 yang dituduh kleptokrasi oleh ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Menurut Zulkifli, Muhyiddin juga pernah menuduh PAS sebagai parti ajaran sesat. Seterusnya, beliau menuntut Muhyiddin menjelaskan mengapa mereka belot terhadap Pakatan Harapan. Kita dah perhatikan mereka belot meninggalkan kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan golongan yang mereka jatuhkan. Golongan kleptokrat UMNO yang disebutkan sendiri oleh YB Paguh dalam video-video ceramah PRK-nya. Dan juga saya minta maaf, saya tidak pernah menyebut istilah ini. Mempertikaikan Parti Islam Malaysia PAS dengan istilah parti munafik dan parti ajaran sesat. Adakah mereka sudah menganut jalur pemikiran ekstrim, iaitu perkauman atau mengadu domba penentangan kaum yang sangat ekstrim? Soalnya, dalam satu tulisan yang dimaknai di Facebook PAS yang bertarikh 15 Mac 2019, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang berkata, Islam mendidik penganutnya bahawa tidak menjadi kesalahan sayangkan keluarga dan bangsa, tetapi jangan berlaku zalim terhadap sesama manusia kerana berbeza bangsa dan agama, dan jangan fanatik
tanpa perhitungan benar dan salah. Hadi memetik surah Al-Ma'idah ayat 8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang dilakukan oleh PAS bersekongkol dengan Kartokrat menyimpang jauh daripada dilaungkan oleh pemimpin mereka sendiri. Jika Muhyiddin dan Datuk Seri Azmin Ali belot kepada Pakatan Harapan, Hadi belot kepada wadah yang beliau sendiri lontarkan dalam tulisannya. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah merenung kemungkinan terjadi pembelotan semasa pilihan raya umum ke-15 akan datang. Menurut beliau, jalinan kerjasama dengan PAS itu bergantung kepada keikhlasan. Hubungan saya dengan pemimpin-pemimpin PAS begitu lama. Dari 1962 lagi, saya kenal semua mereka, bahkan rapat dengan mereka. Muafakat Nasional diwujudkan tahun lalu, memberi kesan mendalam kepada perpaduan Melayu dan orang Islam di negara ini. Tetapi kalaulah pakatan ini tidak didirikan di atas keikhlasan kedua-dua pihak, saya rasa akan menjadi lebih buruk sebab akan berkecai perpaduan nak diwujudkan kerana hampanya rakyat, ujarnya. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual khas dengan utusan Malaysia yang diterbitkan pada 22 Julai. Beliau berkata kenyataan itu bukan didorong oleh kebimbangan tetapi pengalaman. Kita dah berpakat semua tanda tangan perjanjian membahagi kerusi sana sini. Tiba-tiba dicalonkan orang yang kita rasa tak patut dicalonkan daripada parti yang tidak sepatutnya bertanding di tempat yang kita telah setuju itu, yang dikhaskan kepada orang lain. Kekecewaan ini walaupun berlaku di satu tempat akan memberi kesan menyeluruh dan menandakan tiada keikhlasan. Tengku Razali mempertahankan kewujudan Kerajaan Perikatan Nasional melalui tebuk atap yang didalang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali. Kata Tengku Razali, itu kita punya keputusan. Jadi apabila Muhyiddin menjelma sebagai calon pihak sebelah sana, tak ada nama pun pada ketika itu. Jika kita ambil kesempatan menyokong dia kerana nak jaga kestabilan negara kita. Dalam pada itu, beliau berharap akan ada kesempatan untuk UMNO mengukuh kedudukan kerana mereka parti politik. Tetapi sungguh pun demikian, belum lagi ditentukan apakah jaminan untuk kita dalam kerajaan baharu atau perlukah kita wujudkan satu perjanjian supaya mengukuhkan ikatan ini, ujarnya. Namun jelas dalam temu bual itu, Tengku Razali hanya menekankan kerjasama dengan PAS melalui Muafakat Nasional bukan dengan bersatu menerusi Perikatan Nasional. Ini kerana ramai yang tidak bersetuju menyerahkan kerusi yang ditandingi UMNO kepada bersatu. Kita UMNO tak setuju kerana kerusi yang sekarang ini diwakili setengah mereka dalam bersatu adalah kerusi UMNO. Dia lompat lari daripada kita dan ini bagi orang UMNO di peringkat bahagian. Mereka marah betul. Mereka bekerja bermati-matian menolong calon parti UMNO. Tiba-tiba dia cabut lari. Orang UMNO tempatan marah. Jadi kalau kita bertindak memihak kepada apa dituntut oleh bersatu, saya rasa kita semua akan dihalau oleh orang UMNO. Orang UMNO kecil hati. Ada yang dapat tahu wakil rakyat dari kawasan yang melompat lari ini cuba bersalam ketika solat Jumaat di masjid. Orang tak nak bersalam dengan dia. Sampai begitu sekali kecewa akar umbi ini. Jelas ahli parlimen Gua Musang itu. Menurut beliau, UMNO bersama MCA dan MIC akan mengekalkan simbol Barisan Nasional. Tidak ada formula, tidak timbul kita dengan bersatu. Tak ada perjanjian apa-apa. Sekarang ini kita tolong hentikan krisis itu sahaja. Macam menteri-menteri kita yang berada dalam Perikatan Nasional sekarang ini. Mereka bukan mewakili UMNO, cuma kebetulan mereka orang UMNO. Tengku Razali bertegas UMNO akan meletakkan calon mereka sendiri di kawasan yang mereka tandingi dahulu. Beliau yakin UMNO akan berjaya memenangi semua kerusi Melayu. Pilihan raya umum ke-15 ini harapannya adalah PAS dan UMNO sepakat. Jangan ada main kayu tiga saat-saat akhir, ini tak boleh. Kita kalau sudah putuskan ini kerusi UMNO, ini kerusi PAS, maka kita terima dan hadapi pihak lawan bersama. Menurut beliau, parti yang mendapat kemenangan majoriti akan memilih Perdana Menteri. Justru apa terjadi kepada Muhyiddin Yassin? UMNO tidak percaya kepada pembelot. Maka telur yang di hujung tanduk itu mungkin jatuh berkecai. UMNO sedang gigih mengukuhkan kedudukan di kawasan majoriti Melayu. Anggaplah amaran Tengku Razali yang kemungkinan ditujukan kepada PAS ini diteliti juga oleh pemimpin amanah dan keadilan dalam mempertahankan kerusi masing-masing.
Media heboh mengenai mural yang mempamerkan potret beberapa orang kenamaan di Seksyen U12 Shah Alam di Conteng. Turut di Conteng ialah potret yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Sementara pihak Polis Diraja Malaysia PDRM memburu pelakunya. Pelbagai pihak menyelar perbuatan tersebut biadab dan sebagainya. Sama ada pemimpin di pihak kerajaan, pembangkang atau NGO. Mereka sependapat bahawa perbuatan menconteng mural orang kenamaan itu tidak boleh diterima. Namun seorang aktivis Hasmi Hashim atau Budi Hikayat melihatnya dari perspektif yang berbeza. Menulis mengenai perbuatan menconteng mural tersebut, beliau menyeru supaya PAS tampil dengan hukum perbuatan melukis mural. Menurut beliau, PAS pernah mendesak kerajaan supaya bertindak terhadap Tugu Negara dan Arca Tunku Abdul Rahman. Bagi PAS, keduanya boleh menyebabkan pemujaan, maka ia haram, kata beliau dalam satu rencana di Malaysia kini. Namun setelah menjadi kerajaan, PAS berdiam diri mengenai isu berkenaan. Merujuk kepada lukisan mural pemimpin, beliau berasa tidak begitu sedap hati apabila potret yang di-Pertuan Agong dibubuh di tembok atau dinding sebelah kedai. Beliau berpendapat sangat tidak kena apabila yang di-Pertuan Agong diletak sebelah menyebelah dengan orang politik. Institusi beraja adalah lebih tinggi daripada politik. Kenyataan itu diulangnya dalam Facebook beliau. Bagi saya sebagai anak Melayu, bangsa kita telah mengajarkan akan sesuatu itu ada tempatnya. Demi kemuliaan Raja-Raja Melayu, potret Sultan janganlah dilukis di dinding atau tempat awam. Tidak dilakukan di England, Jepun bahkan Thailand. Sambil mencemooh perbuatan vandalisme, kemuliaan Raja-Raja juga bukan di tepi jalan tempatnya. Potret pemimpin biasa tidak mengapa. Mudahnya letaklah songkok di kepala dan capal di kaki. Lukisan di dinding adalah karya seni. Sudah beribu-ribu tahun manusia melukis di dinding untuk menceritakan kehidupan mereka. Pakar hadis Dr. Rozaimi Ramli pernah memberi pendapat mengenai arca dan juga lukisan. Katanya arca manusia yang ada roh adalah haram. Namun mengenai lukisan, ulama berpendapat berbeza mengenainya. Ada yang haram, ada yang makruh, kata Rozaimi. Syekh Qardawi dia mengatakan lukisan ni kalau dia benda hidup, dia mengatakan kalau tak harus pun makruh. Dia tak sampai kepada tahap haram. Selain hukum Islam mengenai lukisan potret termasuk mural, kerajaan juga harus membuat keputusan mengenai implikasi sosio-politik lukisan mural sebelum membenarkan ia dihasilkan. Jika tidak, lukisan mural pemimpin politik akan terus diconteng oleh pihak yang tidak setuju dengannya. Pihak ini juga menggunakan bahasa-bahasa kesat untuk menzahirkan pendapat mereka. Malang sekali apabila niat baik pelukis itu hanya ingin menghargai Dr. Nur Hisham yang begitu gigih berperang dengan COVID-19. Hasrat baik tidak kesampaian kerana ada pihak yang menggunakan kaedah vandalisme untuk menyampaikan mesej mereka. Hukuman nampaknya tidak menjadikan kelompok ini serik. Justru bagi pencipta seni dan penggubal dasar, satu keputusan tuntas harus diambil supaya kejadian yang sama tidak berulang. Tidak berbaloi hari ini kita lukis, esok sudah kena conteng. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru sahaja berdepan ujian getir apabila kerajaan Tebuk Atap menang dengan majoriti 2 undi ketika membuang Speaker Islamik Tan Sri Muhammad Arif Yusof untuk diganti dengan Datuk Azhar Harun yang sebelum ini sudah dilabel sebagai liberal oleh pihak PAS. Perikatan Nasional mendapat 111 undi berbanding dengan Pakatan Harapan yang mendapat 109 undi. Sebelum itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memberi kata dua kepada Muhyiddin supaya membubarkan Parlimen sekiranya usul yang dibawa menggugurkan Speaker pada 13 Julai lalu gagal. Jika gagal bermakna Kerajaan Perikatan Nasional sudah tidak lagi memiliki legitimasi dan majoriti untuk meneruskan hayat pentadbiran yang sedia ada. Maka kerajaan tiada pilihan lain melainkan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen, katanya dalam kenyataan di Facebook. Bilangan itu tidak menunjukkan wujud pertambahan bilangan ahli Parlimen yang menyokong Perikatan Nasional. Muhyiddin tetap mendapat sokongan hanya 113 daripada 222 anggota Dewan Rakyat.
Blok Pakatan Harapan mempunyai 91 ahli parlimen, sementara blok ketiga yang terdiri daripada kumpulan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Warisan dan PSB mempunyai 18 ahli parlimen. Namun, tiada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa parlimen harus dibubarkan jika Muhyiddin gagal menukar speaker. Bagaimanapun, jika Arif kekal sebagai speaker, kemungkinan besar beliau akan membenarkan pembentangan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri yang diusulkan oleh Tun Dr. Mahathir. Itu sebenarnya yang menakutkan kerajaan tebuk atap ini. Menurut ahli jawatan kuasa pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil, Muhyiddin wajar melepaskan jawatan beliau jika hilang sokongan majoriti ahli parlimen seperti mana telah berlaku di beberapa negeri sebelum ini. Beliau berkata Perdana Menteri baharu wajar dilantik berdasarkan sokongan majoriti ahli parlimen sekiranya calon pembangkang mampu mendapat sokongan majoriti. Katanya tiada keperluan diadakan pilihan raya mengejut dalam tempoh terdekat sama ada di peringkat pusat maupun negeri. Jelasnya pilihan raya mengejut akan turut melibatkan kos yang tinggi sehingga mencecah hampir 1 bilion ringgit serta penglibatan rakyat yang tidak bersalah. Perlembagaan Persekutuan atau Undang-Undang Tubuh Negeri memperuntukkan tempoh bagi sesuatu pilihan raya selama 5 tahun dan seharusnya ia dihormati dan dipatuhi. Walaupun langkah Sheraton membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan di peringkat Persekutuan dan negeri Johor, Melaka, Perak dan Kedah, perubahan ini berlaku adalah kerana pengkhianatan oleh wakil rakyat sama ada ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan sendiri. Tegasnya seperti dipetik Malaysia Deadline. Faiz berkata isu peletakan jawatan tidak timbul dan bukan sesuatu yang penting kerana apabila Perdana Menteri hilang sokongan majoriti, beliau secara undang-undang perlu meletakkan jawatan bagi menjaga maruah demokrasi berparlimen dan amalan perlembagaan. UMNO sewajarnya tidak bersekongkol dengan pengkhianat dari kalangan ahli parlimen Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan dan menambah luka pengkhianatan ini. Tindak tanduk UMNO ketika ini mengiyakan kenyataan Tun M bahawa langkah Sheraton didorong tindakan terdesak Datuk Seri Najib bagi mengelak hukuman penjara dengan merampas kerajaan sah Pakatan Harapan, ujarnya. Sungguhkah UMNO, PAS dan gerombolan Datuk Seri Azmin Ali mahu pilihan raya umum diawalkan? Hakikat adalah sebaliknya. Tindakan UMNO, PAS dan gerombolan Azmin menyokong pertukaran speaker adalah bukti mereka takut kepada pilihan raya umum awal jika Muhyiddin gagal melakukannya. Kenapa mereka takut? Kerana pengkhianatan Bersatu dan gerombolan Azmin baru saja berlaku. Rakyat sedang marah kepada mereka. Justru tiada pihak yang boleh mendabik dada bahawa mereka mendapat sokongan rakyat. Pilihan raya umum ke-15 tetap satu pertarungan yang sengit. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.